Dengan demikian, kami akan kuat dan dapat mengalahkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas kita dah cerita tentang peristiwa yang agung telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi anda yang belum lihat video ini, boleh klik pada link video di atas. Insya-Allah pada video kali ini kita akan ceritakan kenapa kota Yathrib menjadi tempat sinarnya agama Islam. Seperti yang telah kita ceritakan sebelum ini, ketika umat Islam telah diseksa oleh sekalian kafir Quraisy Mekah, maka ketika itulah Nabi SAW mencari tempat lain untuk dijadikan tempat bagi kegiatan dakwah Islam. Ketika itu ada sinar baru yang telah ada di mana di kota Yathrib dan penduduknya menerima ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini kita akan lihat apakah punca yang menyebabkan penduduk Yathrib menerima ajaran Islam. Buat pengetahuan semua, di Yathrib ada dua bangsa iaitu kaum Yahudi merupakan penduduk utara Yathrib dan kaum Aus dan Khazraj merupakan bangsa Arab yang tinggal di selatan Yathrib. Jadi pertembungan dua kaum inilah yang menjadikan sebab kenapa Islam diterima oleh penduduk Yathrib. Jom kita lihat bersama-sama. Baiklah, sebab yang pertama, bangsa Arab Yathrib ini dah biasa dengan agama ketuhanan. Mereka ni dah biasa dengar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu, kebangkitan selepas kematian, syurga, neraka dan lain-lain lagi. Maka mudah sebenarnya mereka ini nak terima ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kefahaman mereka terhadap apa yang ada di dalam Islam ini sangat berkait rapat. Sebab yang kedua, orang Arab Yathrib iaitu kaum Aus dan Khazraj ini saling bergaduh dengan kaum Yahudi. Mereka selalu sangat berperang walaupun duduk di dalam kota yang sama. Ibnu Hisham ada menyebutkan, katanya bangsa Arab dan bangsa Yahudi itu adalah bermusuh-musuhan. Permusuhan mereka berlarut-larutan. Kadang-kadang bangsa Arab dapat mengalahkan bangsa Yahudi. Bila mana Yahudi kalah dalam perang, mereka berkata, tak lama lagi akan diutuskan seorang rasul seperti yang tersebut di dalam kitab kami. Bila dia telah diutus, kami akan mengikutinya. Dengan demikian, kami akan kuat dan dapat mengalahkan kamu. Maka dapat dilihat di sini bahawa Aus dan Khazraj akan lebih mudah bersatu untuk Islam bagi mendapatkan tempat yang kuat di dalam menghadapi kaum Yahudi. Oleh sebab dua perkara inilah, maka ketika itu Aus dan Khazraj bersegera untuk menerima ajaran Islam. Kerana bagi mereka, dengan Islam sahaja mereka akan menjadi kuat dan bersatu padu dalam mempertahankan keamanan di Yathrib. Maka ketika itu bersegeralah kaum dari Aus dan Khazraj masuk Islam, dalam masa yang sama meminggirkan kaum Yahudi yang masih terkial-kial menunggu Nabi yang dilantik di kalangan kaum Yahudi sendiri. Sebagai tambahan, Yahudi memang akan menunggu Nabi yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan kaum mereka sendiri. Namun, jika dilihat pada sejarah Yahudi, merekalah yang kerap kali melawan dan tidak mengikuti Nabi sendiri. Seperti yang pernah diungkap oleh Ibnu Hisham, katanya adalah mereka kaum Yahudi dahulunya memohon kemenangan dalam melawan orang-orang kafir. Maka, tatkala telah datang kepada mereka para Nabi yang telah mereka ketahui, lantas mereka tidak percaya lagi kepadanya. Begitulah perangai Yahudi yang kekal sehingga kini.